Assalamualaikum, hai semua, apa khabar korang? Terima kasih sebab sudah klik video ni dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya Aa berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, untuk video seram kita pada kali ini, saya nak sharekan tentang kisah seram daripada salah seorang subscriber kita yang sebenarnya tak asing lagi. Dia dah hantar beberapa kisah seram pun sebelum ni kan. Jadi kisah seram pada kali ni adalah kisah seram daripada Rabia, yang mana dia pada masa tu, masa dia orang tengah belajar, dia dengan kawan-kawan dia ni boleh pula terfikir untuk pergi ke Highland Tower. Cuma dia tak nak sebenarnya, tak sokong pun. Tapi ialah sebab ramai yang menyokong, jadi dia terpaksalah pergi. Okey, email dia bunyi macam ni. Assalamualaikum Kak Aa. Sorry Kak Aa, cerita ni panjang sikit. Harap Kak Aa dan peminat Tegar Kak Aa tak boring dengan cerita ni ya. Kisah ni berlaku masa saya masih belajar di IPT yang sama. Dan time tu tahun akhir katanya. Kalau tak salah, masa tu lagi 2 bulan nak tamat belajar. Kerana kejadian ni jugalah yang menyebabkan salah seorang kawan kami dimasukkan ke hospital kerana tulang kakinya patah dan tak boleh berjalan tanpa menggunakan tokat. Agak lama jugalah. Jadi tak payah nak lengahkan masa. Dah sedia? Jom kita mula. So pada masa tu diorang ni bertujuh. 3 orang lelaki yang namanya Rash, Zaha dan juga Zaki. Dah tu 4 orang perempuan, iaitu Rabia ni, lepas tu Kelly, Yuri dan juga Farah. So pada masa tu diorang satu grup ni, diorang ada assignment. Diorang nak kena buat pada malam tu. Lepas tu diorang nak kena brainstorm sama-sama macam tu lah. So diorang pun ambil lah putusan untuk jom lah kita lepak kedai mamak kan. Sambil-sambil tu boleh lah kita siap pakai assignment ni. Dah lepas dah diorang berbincang sambil-sambil minum makan semua kan. Dah tu settle je assignment tadi, diorang decide nak balik lah. Dan tiba-tiba salah seorang kawan diorang ni yang namanya Zaki, dia pergi cadangkan untuk buat aktiviti paranormal dekat Highland Tower. Dah tu Zaki ni beritahu lah yang dia dah pernah pergi dah dekat lokasi runtuhan tu. Jadi nanti dia akan lead lah. Pada masa tu Rabia ni habis-habisan membantah tau. Yelah sebab bagi dia itu adalah satu aktiviti yang tak berfaedah. Buat apa nak pergi cari hantu kan. Sebab dia cakap kalau orang penakut macam dia ni, kalau dah penakut tu penakut lah. Tapi pada masa tu kawan-kawan dia yang lain ni pujuk lah dia kan. Pujuk-pujuk dia. Lepas tu diorang ni semua macam tahu tau, si Rabia ni macam ada kelebihan lah, boleh nampak benda-benda macam itu kan. Dah tu diorang ni semua pujuk lah Rabia ni supaya ikut sama. Jom lah ikut sama kan. Jadi kalau apa-apa yang berlaku dekat diorang ni, bolehlah si Rabia ni tolong. Dah tu Rabia cakap kalau ia pun ada kelebihan tu, itu bukannya tiket untuk diorang ni semua pergi buat benda-benda mengarut macam tu. Dan tak ada jaminan yang kata diorang akan selamat. Tapi tak dengar juga. Semua orang sokong pergi sana kan. Lepas tu si Rabia tadi pun macam terpaksa lah, ikutkan je lah. Tapi betul jugalah apa yang Rabia ni cakap. Kalau betul pun dia ada kelebihan tu, boleh nampak ke, boleh merasa ke apa kan. Tapi kalau orang tu tak belajar cara untuk menghalau ke, ataupun cara untuk berinteraksi ke apa kan, dia tetap juga tak boleh nak membantu apa-apa sebenarnya. Jadi nak tak nak dia terpaksa ikut juga. Dia orang bertolak pergi ke Highland Tower pada malam tu. Dan dia orang ni semua guna kereta Kelly. Sebab katanya kereta Kelly ni agak besar sikit lah. Dah bertolak daripada kedai mamak tadi. Katanya dia orang sampai dekat Highland Tower sana lebih kurang dalam pukul 1 pagi. So dah sampai sana tadi, Zack lah yang tunjukkan jalan kan. So dia orang ni pun follow lah Zack, ikut cadangan laluan yang Zack tu tunjuk. Katanya pada masa tu diorang semua ni lalu ikut laluan Tower 1, pergi dekat runtuhan Tower 1 dulu. Lepas tu barulah diorang pergi ke bangunan-bangunan yang lain yang tepi-tepinya tu. Cuma dia tak sure sangat lah tahu apa yang ada dekat sebelah-sebelah sana. Sebab katanya pada masa tu sangat-sangat gelap dan dia macam tak nampak apa-apa pun. Kawasannya pula memang dah teruk sangat, dengan berlumutnya, berlumpur lagi kan. Dah tu bau dekat area situ pula, bau hapak tau, bau macam benda yang lembab dibiarkan macam gitu je, dan baunya busuk sangat. Dan sesekali tu diorang macam ada tercium jugalah bau busuk tu, dia seakan-akan macam bau hanyir darah. Okey, tak lama lepas tu dia ada naik dekat satu tower ni tau, satu bangunan ni. Cuma dia tak pasti itu tower berapa. Dan katanya dia naik dekat tower tu sampai tingkat 3. Masa dia naik tangga ke tingkat 3 tu, kawasan situ macam seram sejuk je. Dan pada masa tu sebenarnya dia jalan dekat tengah-tengah tau. Yelah sebab dia kan penakut. Dah tu dia tak rela lagi nak pergi sana. Dan katanya kalau kawan-kawan dia suruh dia jalan belakang sekali, memang taklah dia nak masuk dekat tempat tu. So macam yang saya kata tadi, kawasan situ memang gelap gila. So masa tu dia orang guna 4 torchlight yang jenis besar, yang jenis 4 segi tu, dan 2 torchlight kecil. Lepas tu masing-masing macam buka lah lampu telefon masing-masing kan.
Okay, Zaha, salah seorang kawan lelaki dia tu kan, dia yang jalan paling depan. Masa dia orang mula-mula masuk dekat kawasan perkarangan Highland Tower tadi, Zaha tu dia ada letak satu baju jersey yang berwarna hijau neon. Kononnya macam sebagai petanda jalan lah. Jadi kalau macam suluh-suluh kan nanti nampak kan. Sebab yelah kalau baju warna hijau neon tu, bila terkena cahaya sikit je dia dah nampak dah pantulan cahayanya tu. So Zaha ni dia gunakan baju bola dia sebagai penanda supaya nanti dia orang nak keluar nanti senang lah kan. So masa dia naik anak tangga tadi nak pergi ke tingkat 3 tu kan, masa tu Zaha yang ada kat depan sekali. Lepas tu dah tu Farah follow belakang Zaha. Lepas tu Kelly, Rabia, Yuri, Rush dan last kali Zaki. Masa dia orang berjalan dekat tingkat 3 sana, dia orang ada ternampak beberapa orang makpek ni tau. Katanya makpek-makpek tu semua tengah baring dekat salah sebuah bilik. So kalau nak kata makpek tak takut hantu yang ada dekat Highland Tower sana, mungkin betul lah kot. Sebab yelah tu dah jadi markas dia orang, jadi dah terbiasa lah kan, apa je yang nak ditakutkan. Jadi masa dia orang mula-mula sampai tu, dia orang tengok dalam bilik ada beberapa orang makpek tadi kan. Katanya dia orang macam terbaring je dekat area situ. Dia orang ingatkan apa yang dia orang nampak pada masa tu adalah mayat. Yelah sebab dia orang nampak macam main baring je dekat area situ, so ingatkan dah mati. Tapi bila tengok betul-betul, dah suluh betul-betul, rupa-rupanya masih bergerak macam tu, oh hidup lagi lah. Yang kelakarnya masa diorang ni semua lalu dekat situ, si makpek tadi dia sempat lah macam palingkan muka kan, macam intai lah kan, apa tu agaknya kan. Lepas tu dah tengok budak-budak ni macam suluh-suluh main apa lalu area situ, dia pun dah tidur balik. Tak tahulah kalau diorang tengok hantu pun macam gitu juga kan. Bunyi apa tu? Tengok, oh hantu, tidur balik. Kan kelakar tu. Tapi itulah, bila kepala dah penuh, diorang sendiri pun ada dalam dunia diorang sendiri. So dah tak ada apa dah yang nak ditakutkan lagi masa tu kan. Pula tu yang lebih menakutkan, katanya tubuh badan makpek tu semua sampai kurus melidih tau. Katanya dah macam mayat hidup dah diorang nampak. Jadi sebab diorang yelah takut apa-apa yang berlaku kan. So salah seorang kawan diorang yang namanya Rush ajak diorang ni semua keluar daripada bangunan tu. Yelah takutnya diserang makpek tadi ke, atau apa yang jadi dekat diorang ni semua kan. So diorang pun setujulah nak turun, lepas tu nak pergi ke bangunan terakhir katanya. Dah diorang semua pun turun pergi ke blok yang terakhir kan. Masa sampai dekat blok yang terakhir tu, sama macam blok yang sebelum-sebelum ni, blok tu pun keadaannya berlumpur, berlumut. Lepas tu bau benda yang terperap macam tu kan, busuk sangat. So masa diorang naik tangga blok yang terakhir tadi, diorang tengah naik tangga tu, dan Kelly, salah seorang kawan diorang ni lah, Kelly cakap yang dia ada dengar suara orang minta tolong tau. Suara orang merintih macam tu, sakit, tolong. Cuma diorang yang lain, geng-geng dia yang lain ni tak dengar pun, termasuklah Rabia ni. So diorang macam mula risau lah kan, betul ke Kelly ni kan, betul ke dia dengar sesuatu yang mistik entah daripada makpek tadi kot. Yelah diorang takut kalau lah si makpek tu semua ikut diorang ni kan, saja je merintih-rintih macam tu, tak kena hari bulan nanti diorang ni semua pula yang kena serang. Tapi bila dah tanya Kelly tadi, Kelly menidakkan. Kelly cakap tak, ini bukan suara diorang ni. Sebab yang Kelly dengar pada masa tu adalah suara kanak-kanak perempuan. So masa tu Kelly cakap, jom kita balik, jom. Dia dah cepat-cepat nak balik dah. Yelah sebab pada masa tu sebenarnya dia sendiri dah mula berhalusinasi. Dah mula dah dia dengar suara pelik-pelik, suara itu, suara ini, dengan suara budak perempuan yang merintih minta tolong lagi kan. Cuma sebab yang lain ni tak dengar, tak kena macam gitu, so diorang ni macam kuat lagi semangat. Diorang pujuk Kelly, lepas tu diorang teruskan perjalanan. Tambah pula masing-masing macam nak tahulah kan, dekat dalam sana, dekat tingkat 2, tingkat 3 tu, apa je yang ada, sama ke dengan bangunan-bangunan yang sebelum ni. So pada masa tu diorang naik satu anak tangga tadi, sampailah dekat tingkat 6. Dan Alhamdulillah pada masa tu dah sampai dekat tingkat 6 pun tak ada apa-apa yang berlaku dengan diorang. Diorang tak mengalami kejadian aneh-aneh lah. Dan Rabia cakap makin tinggi diorang naik, makin ke tingkat atas, makin sunyi keadaan tu tau. Sampaikan diorang dah tak dengar langsung dah bunyi-bunyi cengkerik macam tu. Yelah bila dah sunyi sangat, telinga masing-masing ni sampai berdengung tau. Dan tiba-tiba Zaha, orang yang berjalan paling depan tadi, dia macam tersentak tau. Dan nampaklah dia terkejut dengan sesuatu. So masa tu dia macam kaku sekejap. Dah tu
dia perlahan-perlahan undur ke belakang. Sampaikan nak terlanggar Farah yang ada dekat belakang dia ni. Katanya nasib baik jugalah Farah ni tak jatuh tau. Dah tu Zaha tadi cakap, jom turun ke bawah. Cepat turun bawah kan. Dan diorang ni semua macam tak tanya apa. Diorang terus ikut arahan Zaha ni. Diorang turun ke bawah. Cepat-cepat ni tau turun ke bawah. Sampailah dekat tingkat 3. Dan tiba-tiba masa dekat tingkat 3 tu, Zaki, orang yang ada paling belakang tu, yang mana pada masa tu dia paling depan lah kan, sebab dah pusing macam itu kan. So Zaki tadi dia berhenti tau. Dah tu keadaan dia dengan muka dia ni seolah-olah macam panik, macam terkejut. Dan dia palingkan muka ke arah dia orang ni semua yang ada dekat belakang dia. Lepas tu dia cakap macam ni, weh, macam mana ni? Tangga ke tingkat 2 ke bawah semuanya dah runtuh. So pada masa tu diorang semua bertujuh ni tengok ke arah bawah kan, nak pastikanlah betul ke tangga tu semua dah runtuh. Bila diorang semua tengok je ke bawah, kebanyakan daripada diorang ni nampak yang tangga tu memang dah runtuh. Tapi Rabia dengan Yuri je yang nampak tangga tu elok je lagi kat situ, tak runtuh pun macam yang diorang ni semua cakap. So masa tu Zaki tadi dah takut, dia dah mula panik. Lepas tu dia cakap, weh, macam mana kita nak turun ni? Tangga dah tak ada, dah runtuh. Mesti hantu-hantu dekat sini semua nak perangkap kita. Rabia cakap masa tu Zaki memang panik gila, sampai kan air muka dia ni macam nak nangis tau. Rabia ni pun takut juga, tapi dia rasa macam dia taklah sepanik Zaki. Ya mungkin ialah dia tak nampak kan apa yang Zaki tu nampak. Jadi Rabia ni pun cubalah pujuk Zaki, beristighfar, baca apa yang patut macam tu kan. Dan katanya Zaki ni, dia punya panik tu sampaikan dia terjatuh tangga tau. Dan keadaan dia jatuh tangga tu seolah-olah macam dia jatuh daripada bangunan. Dia punya paut dekat tangga tu, macam orang yang nak jatuh bangunan macam tu lah. Padahal kaki dia sampai je dekat anak tangga tu. Tapi bila dah berhalusinasi dan benda tu dah menguasai fikiran, apa yang realiti ni dia dah tak nampak dah. Dah tak percaya dah. Jadi pada masa tu Rabia minta untuk Yuri ni cuba untuk tengok sekeliling. Kalau lah ada laluan lain kan, ataupun tangga yang lain ke. Yelah, bolehlah dia orang guna tangga yang lain untuk turun. Tapi Yuri cakap dia tak nampak apa-apa pun. Sebab pada masa tu memang keadaan sekeliling sana sangat berkabus. Dengan gelapnya lagi, yelah tak nampak apa-apa. Bila Yuri dah cakap macam gitu tadi, Rabia ni pun pandanglah sekeliling kan. Barulah dia perasan, betul lah, memang keadaan sekarang ni sangat berkabus. Dah tu langsung tak nampak apa-apa. Bila keadaan dah makin panik masa tu, dan Zaha tadi pun dah nampak macam hilang arah dah. Padahal tadi dia yang ajak datang situ. Lepas tu katanya dia dah pernah pergi dah situ kan. Tapi sekarang ni dia pula yang nampak macam kerasukan. Kelly dengan Farah pun sama. Diorang pun dah mula menangis, ketakutan. Yelah tengok kawan-kawan yang lain dalam keadaan macam gitu kan. Masa tu tinggal Rabia, Yuri dan juga Rush je yang okey. Dah, Yuri cakap, tak apa, jomlah kita turun juga ikut tangga ni. Masa tu Zaha yang ada dekat belakang sekali sekarang ni kan, yang mula-mula tadi kan dia yang ada dekat depan tu. Jadi pada masa tu dia dah dalam keadaan meronta-ronta dah. Dia cuba untuk melarikan diri daripada situ tau. Memang betul nampak macam orang yang dah dirasuk. Nasib baiklah juga Rush ni sempat tarik si Zaha ni, dah tu bawa dia turun ke bawah. Katanya tubuh badan Rush ni agak besar lah sikit. Orangnya tinggi, tegap, bertubuh besar. Yelah sebab sebenarnya dia sendiri pun main gym. Rabia cakap dekat sini macam abang bomba yang viral tu. Sebenarnya saya tak tahu abang bomba yang viral tu yang mana. Itulah, benda-benda viral kena tahu Tambah pula Rush ni orang berketurunan India. Cuma Rush ni kulit dia jenis putih cerah macam gitu. Orangnya pun kacak. Mungkin Rush ni orang yang kacukan macam tu kot. Yelah kalau kacuk kan biasa handsome kan. Okay, Rush tadi dah pegang Zaha ni kan, bawa turun kan. Dan diorang yang lain ni pegang Zaki, papa Zaki ni untuk turun ke bawah. Yelah sebab pada masa tu Zaki masih lagi nampak tangga tu semua runtuh kan. So dia takut untuk turun. Diorang ni semua terpaksa paksa dia untuk turun juga. Kelly dengan Farah pun yang nampak benda yang sama, diorang pun turut sama, laju je turun ke bawah. Sampai dekat bawah, diorang terus berlari untuk pergi ke laluan keluar. Cuma pada masa tu diorang tak nampak dekat mana laluan keluar tu. Diorang cuba cari kan, suluh-suluh lampu semua, tak jumpa tau. Kesan laluan yang Zaha buat tadi pun dah tak ada dah. Jadi nak ke tak nak, diorang terpaksa juga cari jalan keluar pada masa tu. Cuba mencari situ, mencari sini kan. Katanya hampir 10 minit jugalah diorang mencari jalan keluar.
So masa tu diorang rasa penat sangat dengan keadaan Zahar ni yang belum pulih, mungkin masih kerasukan masa tu. Sebab katanya Zahar ni seboleh-bolehnya cuba untuk melarikan diri. Jadi Rabia dia ambil keputusan untuk berhenti kejap, tenangkan diri, sebab pada masa tu pun dia dah hampir putus asa dah. Dia tak tahu dah buat apa. Dan tiba-tiba tak tahulah kekuatan daripada mana yang dia dapat. Dia tutup mata, dah tu dia baca ayat kursi dan juga ayat 3 kul. Yalah, sebab itu je yang terlintas dalam fikiran dia masa tu. So lepas dia dah habis baca tadi, dia terus buka mata tau. Bila dah buka mata tu, dia nampak ada seorang wanita ni yang pakai baju kurung warna putih. Orangnya berkain batik dan juga berselendang kuning. Lepas tu dekat bahagian rambutnya ni macam ada bunga macam tu tau. Cuma dia tak pasti itu bunga apa. Yang dia nampak bunga tu besar, dah tu warna putih. Jadi wanita tadi melambai-lambai ke arah dia dan tunjuk dekat satu arah. Dah tu barulah dia perasan yang arah wanita tadi tunjukkan adalah arah yang Zahar dah buat laluan tu, yang awal-awal diorang datang tadi. Jadi nampak je laluan tadi, Rabia ni terus panggil kawan-kawan dia yang lain. Dah tu diorang pergi ke arah laluan tadi dan Alhamdulillah diorang berjaya juga keluar daripada kawasan situ. Cuma bila dah keluar daripada situ tu, Zahar tadi tiba-tiba je dia boleh berlari masuk ke arah bangunan tu tau. Nasib baiklah Rush ni sempat tangkap dia. Dah tu diorang pergi ke arah kereta yang diorang park dekat luar sana. Dan pada masa ni lah Rush baru perasan yang kata kaki dia sakit. So masa tu dia berjalan pun macam tak betul lah sebab kaki dia sakit. Masuk je ke dalam kereta, Zahar dah mula tenang dan dia dah tak meronta-ronta lagi dah. Dia macam dah okey sikit, dah kembali sedar. Dan dia cuma cakap dia heran kenapa tiba-tiba dia boleh ada dalam kereta sekarang ni. Sebab seingat dia ada dekat tingkat 3. Dah tu Farah ni pun tanya, sebenarnya apa yang kau nampak tadi dekat tingkat 6 tu? Yelah, start daripada situ kau macam mana ada nampak sesuatu, lepas tu berundur-undur, lepas tu kau arahkan kita orang semua cepat-cepat turun kan. Kau nampak apa sebenarnya? Dah tu Zahar cakap yang dia nampak bangunan tu nak runtuh. Dia nampak habuk runtuhan tu banyak sangat. Dan dekat sebalik runtuhan tu semua, dia nampak ada bayang-bayang hitam yang berlari ke arah dia. Itu yang dia macam terkejut, berhenti dekat situ. Dan bila bayang-bayang tadi dah dekat dengan dia, barulah dia berundur, boleh lari kan. Dan dia suruh diorang ni semua cepat-cepat turun. Cuma masa dia nak turun tu, dia perasan macam ada sesuatu yang masuk dalam badan dia ikut arah belakang. Dan masa itulah dia dah tak boleh nak gerakkan badan dah. Dia terus rasa macam fikiran dia ni kosong je. Dah tu dia cakap, time tu juga dia cuma dengar ada budak perempuan yang asyik minta tolong dengan dia. Dia cuba cari juga daripada mana datangnya suara tu kan. Tapi dia sendiri pun tak boleh nak buat apa-apa. Dan pada masa tu, masa dia orang tengah turun ke bawah tu, dia sedar tau, Zahar ni sedar apa yang berlaku dekat sekeliling dia. Tapi dia sendiri tak boleh nak kawal badan dia pada masa tu. Dah tu katanya dia cuba untuk panggil dia orang ni semua tau, kawan-kawan dia tu lah kan. Tapi tak ada seorang punya nyaut. Dalam kereta tu juga Rush tadi dah mengadu dah, dia kaki dia ni macam sakit sangat kan. Jadi diorang ni semua pun ambil keputusan untuk bawa Rush ni pergi ke hospital dulu. Jadi pada masa tu diorang pergi ke hospital Kuala Lumpur sebab katanya itu je lah yang terlintas dalam fikiran diorang pada masa tu. Jadi Kelly yang bawa kereta ni memang pecut laju je sebab Rush pada masa tu dia cakap yang dia dah tak tahan dah, sakit sangat kaki dia ni. Bila dah sampai dekat hospital tadi, rupa-rupanya buku lali kaki Rush ni patah sebab terjatuh masa dekat dalam bangunan tadi. Dan lebih kurang 3 bulan jugalah dia tak boleh nak berjalan, terpaksa pakai tongkat. So masa tu diorang tamat belajar pun kaki Rush ni tak elok pun lagi. Zahar pula lepas balik daripada Highland Tower tu, dia terpaksa pergi dapatkan rawatan tau. Sebab katanya lepas dia dah balik 2 hari daripada Highland Tower tadi, dia terkena demam panas. Pula tu demam panas ni macam tak kebah-kebah tau, sampaikan berminggu-minggu. Dah tu dia meracau-racau. Itulah sampaikan kena dapatkan rawatan Islam. Rupa-rupanya Zahar ni dia ada terpijak dekat kawasan rumah benda tu. So makhluk-makhluk tu semua macam marah lah kan. Dan diorang nak Zahar ni bertanggungjawab. Tapi katanya Alhamdulillah selepas seminggu rawatan, Zahar ni dah makin pulih dah. Yuri pula dia cerita, kata pada malam tu sebenarnya banyak jugalah makhluk-makhluk yang dia nampak.
Tapi dia diamkan je lah sebab dia tak nak diorang ni semua kawan-kawan dia yang lain takut. Farah, Kelly dan Zaki pula, diorang tak nampak apa-apa. Cuma itulah yang diorang nampaknya runtuhan tangga tu tadi kan. Dah tu Kelly pula, dia adalah dengar suara macam gitu. Jadi Rabia cakap dia bersyukur sangat sebab yelah walaupun dia pergi ke tempat-tempat macam gitu pada malam tu kan, dia tak diperlihatkan dengan benda-benda yang mengerikan. So start daripada situ, diorang dah nekat dah. Diorang takkan buat benda-benda yang macam itu lagi dah. Yelah takut kan. Katanya cukuplah tengok orang lain tu semua pergi cari hantu. Yelah sekarang kan banyak orang buat video-video live yang pergi mencari hantu semua kan. Jadi kalau nak tengok sangat pergi je lah tengok kat live sana. Satu hal lagi, katanya sampai sekarang ni dia macam terfikirlah, tertanya-tanya, siapa wanita cantik yang tolong dia tunjukkan jalan tu? Adakah wanita tu adalah puteri yang diceritakan oleh Ustaz hari tu? Ialah masa kerasukan yang berlaku dekat asrama tu kan, yang Ustaz cakap atuknya Rabia ni ada kawannya tu adalah seorang puteri. Jadi puteri tu pula dia dah berjanji dengan atuknya ni untuk jaga keturunan atuk dia tu kan. Rabia cakap wallahualam, saya sendiri pun tak pasti. And sebenarnya masa dia cerita kata tiba-tiba je dia nampak seorang puteri, lepas tu tolong tunjukkan jalan tu kan, saya pun macam terfikir benda yang sama. Ni mesti yang kawan kepada arwah atuk dia tu. Tapi itulah wallahualam lah kan, siapa je kita yang boleh tahu hubungan makhluk tu dengan orang ni, melainkan orang itu sendiri kan. Okey lah, saya rasa sampai di sini untuk video kali ni. Terima kasih Rabia sebab sudi share cerita kali ni. Dan kalau ada masa, kalau free tu, send lah lagi cerita dekat kita orang ni semua kan. So, macam biasa, kalau korang sukakan video ni, jangan lupa tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.